الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، عن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: خذوا العطاء ما دام عطاء، فإذا صار رشوة في الدين فلا تأخذوا، يمنعكم الفقر والحاجة. ألا إن رحى الإسلام دائرة، فدوروا مع الإسلام. ألا إن الكتاب والسلطان سيفترقان، فكونوا مع الكتاب. ألا إن فيكم أمراء يعملون لأنفسهم ما لا يعملون لكم، فإن أطعتموهم أضلوكم، وإن عصيتموهم قتلوكم. قالوا: ماذا يصنع يا رسول الله؟ قال: كونوا كأصحاب عيسى، نشروا بالمناشير وحملوا على الخشب، طاعة في طاعة الله خير من حياة في معصيته. رواه الطبراني في الأوسط. Maksudnya dari Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu, katanya, aku telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, ambillah pemberian orang selagi pemberian itu adalah pemberian yang sebenarnya. Sekiranya pemberian itu rashwah dalam perkara agama, maka jangan kamu mengambilnya. Nascaya terhalang kamu menjadi fakir, menjadi bangsat bapa kedana. Ingatlah, sesungguhnya tonggak paksi yang menahan Islam itu akan berpusing, maka berpusinglah kamu bersama dengan Islam. Ingatlah, kitab Al-Quran akan berlawanan dengan mereka yang memerintah, yang berkuasa, maka kamulah bersama dengan Quran. Ingatlah, akan ada di kalangan kamu pemimpin-pemimpin yang berkuasa, yang beramal untuk mereka, bukan untuk kamu. Sekiranya kamu mentaati mereka, mereka menyesatkan kamu. Sekiranya kamu menentang mereka, mereka akan membunuh kamu. Lalu para sahabat bertanya, wahai Rasulullah, apakah yang kami buat sekiranya kami bertemu dalam keadaan yang begitu? Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jadilah kamu seperti sahabat-sahabat Nabi Isa alaihi salam. Walaupun mereka disola pada kayu-kayu dan dibelah dengan gergaji-gergaji, mereka tidak berganjal. Sesungguhnya mati dalam keadaan taat kepada Allah lebih baik daripada hidup dalam keadaan durhaka kepada Allah. Hadis riwayat At-Tabarani di dalam kitab Al-Awsat. Hadis ini menunjukkan perkara yang akan berlaku di akhir zaman, yang diberitahu oleh Nabi SAW kepada umatnya, supaya umatnya jangan berganjal dengan agama Islam, berpegang dengan petunjuk yang ditinggalkan oleh Nabi SAW, yang ada di dalam Quran dan ada di dalam hadis Nabi SAW. Sehingga akan tiba satu zaman manusia akan menggunakan harta benda, wang, duit, emas dan perak untuk menarik orang supaya menjadi sesat. Sekiranya pemberian yang beri kepada kamu itu adalah sebenarnya pemberian yang halal, pemberian yang diizinkan oleh syarak, kamu diizinkan oleh Allah untuk menerima pemberian itu, maka kamu boleh menerimanya dengan halal, dengan baik. Sama ada sedekah, sama ada zakat, sama ada hadiah dan seumpamanya. Sekiranya pemberian yang diberi itu berkait dalam perkara agama, supaya kamu meninggalkan agama ataupun meninggalkan mana ajaran-ajaran agama yang berkait dengan adil dan zalim, yang berkait dengan betul dan salah, yang berkait dengan mengikut ajaran Islam ataupun meninggalkan ajaran Islam, dalam semua perkara yang berkait dengan kehidupan kamu, sekiranya perkara yang diberi itu merupakan satu cara
untuk menarik kamu meninggalkan petunjuk Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka jangan kamu mengambilnya. Sekiranya kamu tidak mengambilnya, Allah Ta'ala akan memberkati hidup kamu. Kamu tidak menjadi fakir, kamu tidak menjadi bangsat. Sekiranya kamu mengambilnya, walau banyak mana sekalipun, walaupun berjuta-juta, kamu menjadi bangsat dan fakir, bangsat papa kedana. Di sini perlu diketahui, di sana ada orang yang kaya jiwanya, ada orang yang kaya dan bangsat jiwanya. Orang yang kaya jiwanya, walaupun duitnya tidak ada, hartanya tidak ada, dia mempunyai marwah yang sangat tinggi, mempertahankan harga diri dengan ajaran agama. Adapun orang yang bangsat jiwanya, bangsat ruhnya, walaupun hartanya berjuta-juta ringgit, dia tidak puas dengan kehidupan, sentiasa meminta sedekah, meminta bantuan, meminta pertolongan, meminta habuan, walaupun dia sudah mempunyai berjuta-juta dan milion-milion ringgit, kerana jiwanya bangsat. Itulah bangsat yang dinyatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, menyebabkan orang itu menjadi hina di dunia dan hina di hari akhirat. Walaupun dia kaya di dunia, tapi hina di hari akhirat. Orang yang fakir, bangsat di dunia, berpegang dengan agama, dia mulia di dunia dan kaya di hari akhirat kelak. Dia beri kedudukan yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Seterusnya Nabi sallallahu alaihi wasallam memberi amaran akan berlaku ujian kepada agama Islam. Agama Islam akan menghadapi pusingan di dalam keadaan zaman dunia ini. Ada kalanya Islam ini menang, kuat dan berjaya, umatnya dalam keadaan yang gagah. Kadang-kadang Islam ini dalam keadaan umatnya dalam keadaan lemah, lalu ditekan dan ditindas. Dalam keadaan yang bagaimana sekalipun, kamu adalah bersama dengan Islam. Sama ada Islam dalam keadaan dimuliakan, dimenangkan, dalam keadaan gagah dan hebat, ataupun Islam dalam keadaan hina, dalam keadaan ditekan, dalam keadaan ditindas. Yang pernah disebut oleh Nabi SAW dalam hadis yang lain, akan tiba satu masa Islam akan ditindas, sehingga orang yang berpegang dengan agama menjadi sakit, laksana berpegang dengan bara api yang digenggam di dalam tangannya. Dia terpaksa menahan kesakitan kerana berpegang dengan agama. Akan tiba zaman yang begitu rupa, di mana fadilahnya sangat besar. Disebut oleh Nabi SAW, "Aman tamassaka bi sunnati inda fasadi ummati falahu mi'atu ajri syahid." Sesiapa yang berpegang dengan ajaranku ketika umatku dalam keadaan punah ranah dan rosak, maka diberi kepadanya kelebihan pahala 100 orang yang mati syahid. Menunjukkan bahawa mereka yang berpegang dengan agama dalam keadaan ditekan, ditindas, susah, diberi pahala yang besar oleh Allah Subhanahu wa taala. Akan tiba zaman yang menguji orang Islam, apabila mereka yang memimpin, yang berkuasa, kerajaan yang memerintah tidak mengikut ajaran Islam dan menekan rakyat, menindas. Sesiapa yang mengikut ajaran Islam akan ditekan, ditindas sehingga dibunuh. Dan sesiapa yang mengikut pemerintah yang zalim, yang sesat, akan menjadi sesat bersama dengannya. Sekiranya menghadapi ujian yang begitu rupa, maka iman orang Islam akan diuji dan dicoba. Lalu sahabat bertanya, "Wahai Rasulullah, sekiranya kami berdepan dengan keadaan yang menguji begitu rupa, bagaimana sikap kami dan pendirian kami?" Jawab Nabi SAW, "Jadilah kamu seperti sahabat-sahabat Nabi Isa alaihi salam, yang disolder dengan kayu, yang dibelah tubuhnya mereka dengan gergaji. Mereka tidak berganjak dengan agama Allah." Di mana kumpulan ini disebut oleh Allah di dalam Quran,
ya ayyuhalladzina amanu kunu ansarallah kama qala Isa ibn Maryam lil hawariyin man ansari ila Allah qala al hawariyun nahnu ansarullah fa amanat ta'ifatun min bani Israil wa kafarat ta'ifah fa ayyadna alladhina amanu ala aduwwihim fa asbahu zahirin. Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu seperti sahabat-sahabat Nabi Isa alaihi salam, yaitulah golongan yang dikenali dengan hawariyin, sahabat-sahabat yang setia kepada Nabi Isa alaihi salam, yang diriwayatkan jumlahnya hanya 12 orang sahaja. Ketika Nabi Isa alaihi salam dikepung oleh Raja Herodos yang telah membunuh Nabi Zakaria dan Nabi Yahya alaihi wassalam. Nabi Yahya disembelih, Nabi Zakaria dibelah dengan gergaji. Lalu mereka mencari Nabi Isa alaihi salam untuk ditangkap dan dibunuh. Lalu Nabi Isa menyembunyikan dirinya. Ketika Nabi Isa dikepung oleh bala tentera Herodos, dan Allah Ta'ala akan mengangkat Nabi Isa ke langit. Nabi Isa diangkat ke langit. Lalu Nabi Isa bertanya kepada sahabat-sahabatnya, siapa di kalangan kamu yang sanggup menjadi penolong-penolong aku di dalam menegakkan agama Allah? Lalu 12 orang sahaja di kalangan hawariyin, yang dikenal dengan hawariyin, yang mengatakan kamilah orang yang menjadi penolong-penolong kepada agama Allah untuk mempertahankan agamanya. Sebahagian daripada Bani Israel beriman, sebahagian lagi tidak beriman. Yang beriman sedikit saja, kebanyakannya tidak beriman dan menyeleweng. Akhirnya Allah Ta'ala memberi pertolongan kepada orang-orang yang beriman, di mana golongan hawariyin ini ada kalangan mereka yang dibakar hangus, ada kalangan mereka yang disalib, ada kalangan mereka yang dibelah tubuh dengan gergaji. Mereka tidak berganjak dengan agama Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan Allah Ta'ala menjadikan mereka yang mati itu adalah mati syahid, mendapat martabat yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walaupun Al-Quran membenarkan seseorang itu berucap dengan kalimah kufur bila dipaksa, sebagaimana yang berlaku pada Ammar bin Yasir radhiyallahu anhu. Abu Ammar bin Yasir bersama dengan ayahnya Yasir dan ibunya Sumayyah ditahan di Makkatul Mukarramah. Setelah ayahnya Yasir dibunuh dan ibunya dibunuh, Ammar lalu berucap dengan kalimah kufur. Kemudian dia dibebaskan. Lalu dia menghadap Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi tanya, adakah iman dia masih ada dalam hati? Ammar menjawab, dia masih beriman kepada Allah. Lalu Allah menurunkan firman-Nya, illa man ukriha wa qalbuhu mutmainnun bil iman. Malaikat sesiapa yang dipaksa dalam keadaan hatinya masih beriman. Para ulama mengatakan bahawa di sana ada 2 perkara apabila seseorang itu dipaksa. 2 perkara ini diberi pilihan, sama ada memilih azimah atau memilih rukhsah. Azimah ialah memilih dia sanggup dibunuh kerana dia berpegang dengan agama. Rukhsah ialah dia mengikut apa yang dipaksa itu dalam keadaan hatinya berpegang dengan agama. Kedua-duanya diizinkan oleh syarak, tetapi azimah adalah lebih afdal, kerana azimah memberi peluang kepada seseorang itu untuk mati syahid. Dia bunuh, dan bila dia mati syahid dibunuh, maka dia beri kepadanya kelebihan terus masuk ke syurga dan dapat memberi syafaat sekurang-kurangnya kepada 70 orang kalangan keluarganya yang dimasukkan ke neraka. Itu kelebihan. Memilih azimah adalah lebih afdal. Dalam hadis ini Nabi SAW menyuruh sahabatnya memilih azimah, memilih mati kerana menegakkan agama, sebagaimana
yang ditunjukkan oleh para sahabat Nabi Isa alaihi salam. Dan Allah Ta'ala mengangkat Nabi Isa ke langit. Disebut di dalam hadis yang sahih bahawa Allah Ta'ala akan menurunkan Nabi Isa ke akhir zaman. Di akhir zaman Nabi Isa akan diturunkan semula setelah berlakunya huru-hara dan peperangan yang besar yang membunuh manusia yang ramai. Kemunculannya Allah Ta'ala akan menurunkan Nabi Isa alaihi salam, dan Nabi Isa akan memerintah dengan syariat Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam. Bismillah.